Jadi pada suatu hari, lelaki ini, Tim, dia masuk ke rancangan TV, dan dia berkata, What's the biggest mistake you made at your wedding? Honey, I love you, but said I do. 3 tahun kemudian, selepas episod ini disiarkan, isterinya ditemui mati, dan video Tim ini tiba-tiba mula menjadi trending. Kenapa? Jadi Tim berkahwin dengan wanita ini, Becky, dan mereka telah berkahwin selama 11 tahun, dan mereka ada beberapa anak, tetapi suatu hari, dia masuk ke rancangan TV terkenal yang dipanggil Family Feud, dan dia membuat jenaka tentang membenci isterinya, dan semua orang ketawa, dan orang ramai menganggapnya sebagai jenaka bapa yang biasa, tetapi mungkin tidak, kerana kira-kira setahun selepas siaran itu, Tim dan Becky memulakan proses untuk bercerai. Mereka sering bergaduh, dan kini mereka tidak tahan antara satu sama lain. Jadi Tim berpindah ke rumah tidak jauh dari rumah asalnya, dan sekarang mereka dah berpisah, tapi masih bergaduh, berebut hak penjagaan, berebut duit, berebut rumah. Tim memfailkan perintah perlindungan terhadap Becky kerana mengintai dan mengganggu. Ia ditolak oleh hakim. Becky memfailkan perintah perlindungan terhadap Tim. Ia ditolak oleh hakim. Jadi akhirnya, hakim memerintahkan hanya untuk Tim dan Becky untuk menjauhkan diri antara satu sama lain, melainkan masa mereka menghantar anak-anak. Hakim juga menarahkan Tim untuk memulangkan bank-bank 9mm yang sebenarnya milik Becky, dan bank-bank itu akan menjadi penting nanti. Kini pada masa ini, Becky mula bercinta dengan seseorang yang baru, yang akan kita panggil lelaki baru, dan keadaan nampaknya baik-baik saja dengan lelaki baru ini. Malam mereka mengadakan malam romantis di rumahnya pada hari Valentine. Jadi Becky cuba sedaya upaya untuk meneruskan hidup. Kira-kira seminggu sebelum perbicaraan perceraian sebenar Tim dan Becky, Tim akhirnya membentak. Ia adalah malam biasa, dan anak-anak berada di rumah Tim, dan mereka sedang tidur. Jadi Tim mengambil bank-bank 9mm, dan dia menyelinap keluar dari rumahnya semasa anak-anak masih tidur, dan dia mengambil basikal biru. Dia ada satu yang tidak mempunyai pemantul cahaya padanya, supaya tiada siapa yang boleh melihatnya. Dan dia diam-diam menayuh sehingga ke rumah Becky. Kemudian dia memanjat tepi rumahnya, ke tingkap-tingkat atas, dan dia membukanya, dan dia merayap ke dalam. Kemudian dia pergi ke bilik Becky. Dan boom, dia menendang buka pintu, dan Becky bangun, dan dia panik, dan dia mencapai telefonnya, dan dia berlari ke tandas, dan dia cuba menghubungi polis, dan kemudian dia pusing untuk menutup pintu, dan bang, Tim menembaknya. Telefon terlepas daripada tangannya sebelum dia dapat menyelesaikan dialnya. Kemudian Tim menembaknya 13 kali lagi. Kemudian dia pergi. Dia tidak mencuri apa-apa. Dia tidak kacau apa-apa. Dia hanya pergi. Dan malamnya bapa Becky menemuinya pada hari berikutnya. Dan Becky tidak dapat diselamatkan. Dan sudah tentu polis meneliti perkara ini. Dan serta-merta Tim adalah suspek nombor 1 mereka. Tetapi dia mempunyai alibi. Dia berkata dia sedang menjaga anak-anak malam itu. Tetapi polis tidak mempercayainya. Mereka mendapat waran geledah. Dan mereka menyiasat komputernya, dan mereka menjumpai banyak bukti. Mereka mendapati dia telah membuat akaun Facebook palsu baru-baru ini, untuk melihat basikal untuk dijual, basikal tanpa pemantul cahaya. Kemudian mereka mencari kawasan di sekeliling rumahnya, dan mereka mendapati seseorang telah membuang basikal biru, tanpa pemantul cahaya. Mereka juga meneliti sejarah carian webnya, dan mereka mendapati bahawa dia menggunakan Google untuk mencari cara membuat pengingat pistol buatan sendiri, dan cara membersihkan serbuk pistol dari tangan anda, perkara biasa yang dicari oleh seorang pembunuh. Mereka juga mendapati bahawa pada malam Valentine, malam Becky berada di rumah bersama lelaki barunya. Tim telah Google nombor plate lelaki baru lebih 200 kali. Dia telah melihat kereta lelaki baru di sana, dan dia cuba mendapat tahu siapa orang ini yang bercinta dengan bekas isterinya. Polis juga menjumpai bekas peluru yang dipadankan dengan senjata pembunuhan itu, dan bukti lain. Jadi Tim ditangkap. Inilah gambar tangkapannya, dan dia didakwa dengan pembunuhan peringkat pertama. Dia pergi ke perbicaraan. Dia didapati bersalah, dan dia dihukum penjara seumur hidup. Semua ini berlaku di Illinois. Jadi adakah anda fikir, Tim mengatakan, saya setuju, masih penyesalan terbesarnya? Komen di bawah, dan tekan butang like jika anda suka video ini. Subscribe untuk tidak terlepas video seterusnya, dan lebih lagi, terima kasih.